Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستار يا مجيب السائلين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارض عنا إنك على كل شيء قدير. حسبنا الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Yang bermaksud sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Surah Al-Hujurat ayat 13. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ketika bersama para sahabat di saat menggali parit yang besar sebelum peristiwa perang Khandaq, dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum min Adam wa Adamu min turab, la fadla li Arabiyyin ala a'jamiyyin wa la abyad ala aswad illa bit taqwa. Allahumma la 'aisha illa 'aishul akhirati. Allahumma ansuril ansara wal muhajirin. Maksudnya, semua kamu dari Adam dan Adam dari tanah. Tidak ada bezanya di antara yang Arab, yang bukan Arab, yang putih, yang hitam. Yang paling bertakwa itulah orang yang paling dipandang oleh Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, tiada suatu kehidupan yang lebih berharga kecuali kehidupan di hari akhirat. Ya Allah, menangkanlah
orang-orang Ansar dan Al-Muhajirun. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berbahagia dan hormati Al-Fadhil Tuan Nazir Masjid Darul Ihsan Subang Jaya dan seluruh jawatan kuasa pengurusan masjid, Al-Fadhil Tuan Imam kita pada pagi ini Ustaz Imran As-Suha, Al-Fadhil Tuan Bilal, dan yang dihormati seluruh kehadiran para jamaah subuh di pagi Ahad, di pagi minggu yang berkat mudah-mudahan. Alhamdulillah, kita berafak syukur pada Allah Azza wa Jalla di atas kesempatan masa yang amat berkat, kesempatan waktu yang amat berharga pada pagi ini. Kita dapat berhimpun dalam sebuah taman syurga, Riyadul Jannah, yang telah disabdakan Nabi sebagai taman syurga dunia, penuh kenikmatan dan kemuliaan, bersama-sama dengan malaikat yang datang menghamparkan sayapnya, sayap mereka ke atas orang-orang yang berada dalam suasana sebegini. Innal malaikata la tadhu ajnihataha li talibil ilmi ridhaan bima yasna'. Dalam hadis Imam Muslim, malaikat dikirimkan oleh Allah untuk hamparkan sayap kepada kita yang berada majlis ilmu sebagai tanda redanya Allah dan kasih malaikat kepada golongan yang sentiasa berada dalam suasana yang sebegini. Dan ini bukan kecil maknanya kepada kita, yang pasti ini suatu rezeki yang kita tidak boleh nak bayangkan betapa besarnya nikmat anugerah Allah Subhanahu wa taala itu. Batulah Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad ketika menegaskan tentang golongan yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla, dengan katanya bahawa tidak semua manusia dipilih dan terpilih, melainkan ada golongan yang Allah beri kepada mereka ruang-ruang untuk mereka mencapai kejayaan, kemenangan. Pilihan di tangan mereka, Allah bagi peluang. Dan kata Ibnu Qayyim, itu golongan yang terpilih. Siapa? Antaranya ialah golongan yang sifatnya al-mutasabiqun ilal ilmi, golongan yang berlomba untuk mendapat ilmu, golongan yang berlomba untuk mencari ilmu, golongan yang bersegera untuk mencapai ilmu. Ini golongan yang dipilih, terpilih, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahmatullahi alaihi. Dan hal inilah merupakan di antara perkara yang kita nak kena pertahankan dalam kehidupan beragama kita. Kerana bila kita dapat mempertahankan kecenderungan, kemahuan, keinginan kita untuk bersama ilmu, ia itu cahaya. Kerana bila sampai di alam mahsyar nanti, di alam akhirat nanti, hakikatnya pada ketika itu, pada masa itu dan pada waktu itu, Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan satu pertimbangan yang paling maksimum kepada hamba-Nya. Tak mengira siapakah mereka, putihkah kulitnya, hitamkah kulitnya, kayakah dia, miskinkah dia, ternamakah dia, bernamakah dia masa di alam bumi dahulu. Yang pentingnya bila tiba di alam mahsyar nanti, perhitungan Allah dengan kita ialah tentang ilmu dan iman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah sebut dalam surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11.
yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat martabat, bukan saja di muka bumi, bahkan kemuncak di alam sana. Bila sampai waktu bertemu Allah, Allah angkat golongan amanu yang beriman dan golongan yang berilmu, darajat, kedudukan yang tinggi. Sehingga dalam hadis daripada Al-Imam Tirmizi disebutkan golongan ini akan duduk dalam keadaan sama kedudukan dengan malaikat Al-Muqarrabun. Dengan maksud yang lain, tinggi kedudukan mereka sehingga dekat dengan malaikat di sisi Allah pada hari akhirat nanti. Ini satu perkara yang kita nak kena sentiasa sentuh, peringatkan saban waktu. Mudah-mudahan kekuatan hati dan jiwa kita dengan ilmu makin tebal, makin melekat, makin padu, makin jitu, dan hidup kita dalam rahmat redha Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada pagi ini kembali kita bertemu. Bulan yang lalu kita bertemu sebab semua maklum kita berada dalam satu situasi yang semuanya membimbangkan. Bulan lepas 19 hari bulan Disember, hari yang saya rasa begitu sekali mengejutkan semua pihak, khasnya dan khusus kepada rakan kita yang diuji dengan banjir yang besar di Shah Alam dan kawasan sekitar Selangor ini khasnya. Dan mungkin kalangan kita ada yang terlibat, wallahu alam. Dan pada pagi itu, walaupun saya beri jawapan pada malam untuk hadir, memandangkan situasi yang tak berapa stabil, mungkin disebabkan situasi itulah, maka saya kata terdapat hadirlah pada pagi ini, pada pagi lepas. Alhamdulillah, apapun ceritanya, setelah sebulan berlalu lebih kurang 3 hari cukup sebulan, Allah Subhanahu wa ta'ala telah banyak memberi kita pengajaran untuk kita benar-benar insaf dan sedar atas apapun situasi. Kerana sekurang-kurangnya dalam tempoh itulah semua kita berfikir tentang soal bencana, tentang musibah yang telah berlaku secara mengejut. Dalam keadaan ada orang tak diuji banjir, kena banjir. Ada orang yang dah hidup 40 tahun satu lokasi, tak pernah air naik rumah, naik sampai ke paras pinggang. Jadi semua itu mengajar kita banyak perkara. Sama ada yang kena banjir ataupun yang tak diuji, konklusi mudahnya ialah Allah Subhanahu wa ta'ala Maha berkuasa untuk mengajar kita. Hakikatnya alam ini Allah yang berkuasa penuh. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Itu yang pertama, Allah punya kuasa. Yang keduanya lebih mengajar kita tentang persoalan semasa dalam masyarakat, supaya dalam banyak keadaan kita mesti menjadi manusia adil dengan agama. Jangan salah guna kuasa, jangan rakus dengan nikmat kekuasaan, jangan melakukan kerosakan kepada alam bumi, jangan melakukan kebinasaan kepada alam sekitar dan sebagainya. Itu semua pengajaran per semua pihak. Di samping kita yakin ujian Allah yang datangkan, tetapi Allah kirimkan bersebab demi untuk mengajak manusia kembali kepada kebenaran. Dosa-dosa ciptaan tangan manusia ini kalau tak dikontrol, dikawal, dia akan merosakkan alam cakarwala. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Ar-Rum 41. Ayat ini jelas menunjukkan berlakunya kerosakan, kemusnahan alam bumi disebabkan oleh tangan-tangan manusia yang rakus. Daripada sudut
melakukan kejahatan sosial ataupun melakukan dosa dalam agama, ini punca kepada masalah. Sama ada musibah yang langsung tak langsung. Sebab kita dalam persepsi sebagai orang Islam, kita kena bina fikiran macam tu. Sesuatu musibah bukan kerana faktor alam, perubahan cuaca semata-mata, tetapi kita patut letak poin utama, kunci utama, key yang utama ialah kita mungkin dan memang bukan mungkin, kita memang banyak buat kesilapan dalam sebuah kehidupan di atas kerakusan kuasa, kerakusan yang bersifat tak ada sempadan hukum hakam, di samping kelemahan diri kita, kejahilan dan umpamanya, maka berlaku apa yang berlaku. Sebab itulah kita diajar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk balik kepadanya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Al-Baqarah 155. Allah sebut, aku uji kamu. Sedikit ujian datang kepada kamu, dengan Allah kurangkan makanan, kurangkan harta, kurangkan macam tu, nyawa melayang, untuk insafkan kamu, untuk ajar kamu. Dalam ayat Ar-Rum tadi, liyudhiqahum, untuk kamu insaf, la'allahum yarji'un, kamu pulang kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ini saya fikir secara mau tidak mahu kena sebut, sebab kita kena akur, kena insaf di atas kesilapan kita manusia. Semua peringkat, tak kira peringkat kepimpinan hingga rakyat julata yang biasa, kita kena ingat adalah kesilapan kita lakukan. Maka jalan pulang kita ialah kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tidak tunggu Allah hancur leburkan bumi ini sehingga kita kehilangan segala-galanya. Sekali air bah datang, cukuplah mengisafkan kita untuk melihat di mana kesalahan kita. Bukan masa kita nak tunggu Allah hancur leburkan, seperti Allah jauh hancur kaum Ad, kaum Thamud, barulah kita dah terantuk baru tengadah. Tidak begitu. Dalam agama ni banyak situasi yang kita kena bawa, kaitkan kita dengan keimanan, kita dengan dosa, kita dengan kesilapan, dengan apa yang bersifat kejahilan dan sebagainya. Itulah saya fikir sebagai satu peringatan lah, sebagai satu peringatan ikhlas daripada hati kecil saya untuk saya dan kita semua. Walaupun mungkin ruang kita bercakap ini taklah seluas mana pun, dalam kadar kehadiran yang tak beramai, dengan situasi yang tak seberapa luas, tapi mudah-mudahan sampai ke hati kita, yang mendengar mengambil pengajaran, yang menonton ambil peringatan, yang ada hati budi perasaan ambil peringatan, yang boleh faham ambil kefahaman. Kecuali kalau ada golongan manusia yang hati telah buta, dibutakan sikapnya dan membutakan hatinya, itu kita boleh kata apalah. Kerana orang ini bila dia membutakan jiwa dengan kebutaan hatinya sendiri, ia tak dapat nak dipandu lagi. Sebab itulah dalam hidup ini kita kena sentiasa muhasabah, hitung diri, belum dihitung oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hitunglah diri kamu, semak diri, hitung diri, cek diri, di mana kelemahan, di mana kekuatan, di mana kedhaifan, kekurangan di mana, qabla an tuhasabu, belum kamu dihitung oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Allah punya perhitungan bukan saja alam mahsyar, Allah punya perhitungan di alam bumi lagi. Sebab itulah datang bencana, itu namanya perhitungan Tuhan. Datang musibah, itu namanya perhitungan Allah untuk jadikan kita kembali ke pangkal jalan. Amin, amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, pada pagi ini tajuknya bukan yang tu, itu muqaddimah. Pada pagi ini saya ingin membacakan beberapa paragraf daripada tulisan
yang saya kira bercakap hati ke hati dalam soal keilmuan dan keimanan. Satu tulisan menarik daripada Dr. Akram Diya Al-Umari dalam tajuk bukunya At-Tarbiyatul Ruhiyyatu wal Ijtima'iyyatu fil Islam, iaitu tajuknya berbunyi pendidikan rohani dan kemasyarakatan dalam Islam, oleh seorang tokoh besar, seorang alim yang besar. Ia pernah berkhidmat lama di Madinah, di Saudi Arabia, dan beliau berasal daripada Iraq, tak silap ingatan saya, Dr. Akram Diya Al-Umari, dengan tajuknya Mahabbatullahi wat Tariq ila Wilayatih. Cintakan Allah dan jalan untuk berada dalam jagaan Allah. Itu tajuknya. Mahabbatullah wat Tariq ila Wilayatih. Jalan untuk cintakan Allah dan jalan untuk berada di bawah jagaan Tuhan, di bawah seliaan Allah Azza wa Jalla. Baik, saya akan baca beri terjemahan dan kupasan ringkas. Pagi ini tak panjang, saya akan ambil beberapa poin penting, bagi kupasan ringkas berdasar pada apa yang diutara pengarang kitab ini. Sebab saya sambil membaca, menelaah kitab beliau, terasa melekat di hati jantung saya. Dah kalau saya boleh baca, rasa melekat di hati jantung saya kira amat penting berkongsi dengan rakan sekuliah, rakan yang hadir pada pagi ini, untuk sama-sama kita mendapat keberkatan di sebalik bacaan yang saya baca dan bicara penulis. Allah merahmatinya, amin ya rabbal alamin. Baik, apa di antara ucapan dalam tulisannya? Innal mu'mina salihah yuhibbuhu Allah Ta'ala wa yuhabbibuhu linnas. Orang-orang mukmin yang saleh pasti akan Allah cintai dan orang ramai mencintainya. Cerita beliau ini semacam simple je, tapi tuan-tuan, seorang penulis yang hebat, seorang alim yang banyak jasa dan bakti. Bila dia menulis dengan hati, dengan ilmu, dengan jiwa, keimanan. Catatan-catatan ini ada maksud yang tersirat. Sebab apa yang tersurat? Lalu kata beliau, seorang mukmin yang salah, Allah sayang kepadanya dan dia akan disayangi oleh manusia ramai. Itu satu kenyataan. Bukti ada tak? Ada bukti. Di mana bukti? Al-Quran bagi tahu. Dari mana ceritanya? Surah Maryam 96. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Allah sebut secara terang nyata, orang-orang yang beriman, yang beramal saleh, Allah akan berikan bagi mereka cinta kasih menebal. Siapa yang cinta sayangnya? Ar-Rahman, Tuhan. Dan orang ramai akan sayang. Wuddan dengan makna orang ramai pun sayang. Ini berada dalam surah Maryam ayat 96. Nabi SAW pernah satu ketika datang seorang fakir Madinah. Saya lupa namanya sekarang ini. Duk ingat-ingat tapi sekarang dah lupa. Sebab namanya pun agak susah nak disebut. Kalau nama biasa mudah ingat, kalau nama agak pelik susah nak sebut. Tapi ingat lupa. Kalau saya ingat sebut, ucap saya sebut balik. Datang seorang fakir Madinah daripada kalangan Muhajirin. Kalangan Ansar Madinah. Itu orang Madinah lah. Dia orang fakir. Arti daripada sudut harta benda, dia lah orang miskin. Dan dia rasa tertekan dengan kemiskinannya. Orang lain boleh menyumbang, memberi derma sedekah besar, dia tak boleh nak beri, sebab miskin. Bahkan orang tolong dia. Jumpa Nabi SAW, lalu bercakap dengan Nabi dengan suatu perasaan yang nampak dia rasa tertekan dan rasa hibah. Dengan katanya, Rasulullah, aku ni tidak ada apa-apa. Mali syai'un, maknanya aku ni
tak miliki apa-apa. Dah betul, di sudut harta benda tak ada. Yang dia ada ialah nyawa di badan, pakaian di badan, itu adalah. Tapi yang ada itu tak ada yang orang kaya lah, bagi dia orang miskin. Bila kata aku tidak ada apa-apa, apa kata Nabi? Kalau engkau tak ada apa-apa, aku tak ada apa-apa juga. Tetapi hakikatnya engkau ada sesuatu, aku ada sesuatu. Cara Nabi nak didik sahabat tadi supaya tidak kecewa dan tak kecewa, tak rasa kecewa, tak terkecewa, dikecewakan. Nabi kata aku tak ada apa-apa juga. Sahabat tadi tengok, ya Rasulullah, engkau tak ada apa-apa, engkau Rasul kami, utusan Allah, engkau kami sanjung, kami sayang, engkau ni Allah. Dia angkat Nabi, betul lah tu. Tapi Nabi kata aku tak ada apa-apa juga. Lalu kata Nabi, sebenarnya engkau ada sesuatu, aku ada sesuatu. Tengok. Lalu sahabat tadi dia faham dalam bicara Nabi itu sesuatu itu marah harta. Sebab dia fokus harta. Memang tak ada harta. Tapi Nabi kata, engkau ada sesuatu, aku ada sesuatu. Engkau ada iman, aku ada iman. Tengok. Dalam bahasa mudahnya, engkau orang mukmin, aku orang mukmin. Kita orang beriman, Allah sayang kepada kita. Nabi bercakap dalam nada orang kampung. Jadi cara Nabi, cara itulah. Turun ke level supaya dia boleh fikir segera. Engkau ada iman, aku ada iman. Kita orang beriman, Allah sayang kepada kita. Aku sayang kepada engkau, engkau sayang. Tengok tuan-tuan. Jawapan Nabi tepat, jelas dan clear. Maksudnya, kerana iman, semuanya selesai. Soal harta banyak ke sikit, kaya miskin, itu yang kedua. Tapi iman ada. Kamu iman, aku beriman, aku beriman. Kamu mukmin, aku mukmin. Allah sayang kepada kita, aku sayang kepada kamu, kau sayang kepada aku. Lalu itulah sebabnya dibawa cerita oleh Dr. Akram Dia Al-Umari. Itulah natijah bagi seorang yang beriman. Orang beriman tak pernah kecewa. Yang duk kecewa dan orang tak beriman, yang susah hati kadang-kadang melampau batas, yang tertekan sampai melampau, orang tak beriman. Orang beriman tuan-tuan, walaupun dalam kesempitan tetap ada keluasan, ada kepayahan, ada jalan pulang, sebab ada iman. Walaupun dia kesempitan dalam urusan dunia sempit, tapi kerana ada iman, lain. Sebab iman menggerakkan jiwanya, iman menggerakkan hatinya. Bahkan orang beriman Allah tak pernah tolak ke tepi. Bahkan tersebut, sayaj'alu lahumur rahmanu wadda. Allah jadikan orang ini orang yang disayangi, dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Kita nak kena sampai tahap tu, kena lekat dalam diri kita. Titik itulah tuan-tuan, titik yang benar-benar menjadikan kita kuat dan tenang, bahagia. Sebab iman. Allah sayang kerana iman. Tak mungkin orang benci kerana iman. Kalau orang benci kepada orang beriman, bukan masalah beriman, masalah dia. Tapi orang beriman, Allah pasti sayang. Orang mukmin pun sayang. Moral ni bagi saya lah, saya rasa kalau ikut pada pemikiran saya, sebenarnya kita dalam hidup beragama ini, kita boleh rasa rapat, dekat sama kita kerana faktor iman. Bukan benda semata benda. Kalau kita rapat dekat sekitar faktor benda, setakat mana bertahan. Kalau kita rapat dekat sama kita kerana faktor benda dan harta pangkat, setakat tu kan. Dia ada time, period dia. Kalau orang tu berharta, kita sayang kerana harta dia, dia pangkat sayang, setakat tu. Masih hilang harta, siapa nak rapat dengan dia? Kita tak rapat dah. Aku berkawan dengan dia sampai puluh tahun kerana dia ada harta. Sekarang dah nampak bapa dah, miskin dah, pangkat tak ada. Kita tak akan rapat dah. Kita berkawan dengan orang tu kerana pangkatnya. Dia ada pangkat tinggi, kita berkawan sampai belas tahun. Dah pencen, pangkat tak ada. Berjalan pun orang tak tegur dah. Kita pun tak boleh rapat dah. Siapa? Kita punya sayang kita kerana harta pangkat. Tapi kerana iman,
dia berbeza. Sayang kerana iman, dia tak kira musim, letih, penat, pangkat tak ada, dah pencen, dia lain. Sebab jiwa kita jiwa di kat iman. Itu tuan-tuan kenyataan. Sebab itulah kita boleh beza dalam hidup beragama, siapa kawan kita yang kita betul-betul sayang dan siapa kawan kita yang kita kadang-kadang keruh hubungannya satu masa tertentu. Itu sebabnya kata pengarang kitab kita ini, orang mukmin yang soleh, Allah sayang kepadanya, dia disayang oleh manusia ramai. Adapun orang munafik, ammal kafiru wal munafiqu wa sahibul ma'asi al-kathira fa inna Allah yubghiduhu wa yubghiduhu linnasi. Adapun orang yang kufur, orang munafik yang banyak buat maksiat, Allah benci kepadanya, orang ramai benci kepadanya. Orang yang benci, Allah lagi benci, Allah benci, orang lagi benci. Bila orang tu keadaan dosanya tak pernah padam, maksiat tak pernah padam, tak pernah terhenti, kufur sifatnya, munafik akhlaknya, contohnya kadang kita kata Allah benci, orang ramai benci. Itu normal bagi sebuah kehidupan. Orang tak akan rasa nak redha dengan seorang yang berakhlak buruk, kerana Allah benci, apalagi manusia pun turut benci. Beliau kemuka satu hadis kepada kita. Tadi ayat Quran Maryam 96, kemuka satu hadis daripada Imam Muslim, hadis sahih. Disebutkan satu hadis daripada Nabi sallallahu, lalu kata Nabi SAW, Inna Allah idza ahabba abdan da'a Jibril. Bila Allah sayangkan hambanya, ni hadis tuan-tuan kita kena tengok dengan penuh kecermatan. Hadis-hadis begitu penting. Kata Nabi dalam hadis yang sahih Muslim, Allah Subhanahu wa taala bila sayangkan seorang hamba, dia akan panggil Jibril. Allah panggil malaikat Jibril. Hadis kata nama malaikat Jibril, ya. Tak disebut malaikat yang lain. Lalu kata Allah kepada Jibril, Inni uhibbu fulanan fa uhibbuh. Jibril, aku amat sayang pada hamba-Ku ini dan aku cintainya. Allah sebut kepada Jibril, ini hadis Imam Muslim. Lalu bila Allah sebut kepada Jibril, aku sayang pada hamba-Ku ini, dan aku memang sayang sungguh kepada dia. Sayang bersebablah ni. Saya kerana iman lah. Kerana iman, kerana amal, kerana kebaikan, Allah sayang. Allah isytiaq kepada Jibril. Lalu ketika itu Jibril akan sebut kepada malaikat di langit. Lalu bila Allah sebut macam tu, kata Nabi, fayuhibbu Jibril, bila Allah kata sayang, Jibril pun kata aku sayang juga kalau begitu. Sayang pada umat yang beriman. Lalu Jibril pun sebut kepada malaikat yang lain di langit. Summa yunadi fis sama' fayaqul inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbuh. Wahai malaikat semua, aku dikhabarkan oleh Allah Azza wa Jalla, Allah sayangkan hamba-Nya itu, maka kamu semua kena sayangkan hamba Allah ini. Lalu saat Allah cerita sayang kepada hamba-Nya, malaikat arahkan malaikat semua, Jibril dan semua malaikat sayangkan pada hamba-Nya ini. Allah Akbar tuan-tuan. Saya bila baca hadis ini, saya termenung satu perkara. Kita tak nampak. Dan bila baca hadis macam ni, menunjukkan cinta sayang Allah kepada kita di atas sebab iman dan amal soleh kita tak terbatas. Maksudnya tak ada batas tertentu. Direkodkan dalam hadis Nabi ini, Allah sayang, malaikat pun sayang. Cuma kita tuan-tuan nak tengok sayang Allah kepada kita dalam bentuk perkataan ke dalam bentuk benda tak nampak lah. Dia bukan catatan, bentuk boleh baca, kemudian bentuknya boleh tengok bulat ke bujur, tak. Tetapi sayang Allah kepada kita ini didatang dalam pelbagai bentuk.
Batulah kata ulama, ini pandangan daripada Al-Imam Asy-Syaukani, ulama tafsir. Dia kata apa? Sayang Allah kepada kita ini, dia datang dalam pelbagai bentuk dan keadaan. Rasa tak rasa, itulah yang kita akan rasai. Kalau kita renung, kita fikir Allah sayang kepada kita, dan bila mereka sayang, Allah akan buka contoh pintu keberkatan. Berkat rezeki, berkat usia, berkat masa, berkat ibadah, itu tanda Allah sayang. Allah luncurkan melalui keberkatan. Kita jadi orang kata apa? Ini saya nak cuba nak tafsir secara mudah ni. Sebab kata Imam Syaukani, Allah beri berkat dalam beberapa situasi. Allah beri tanda sayang kepada kita dengan beberapa situasi, antara ialah pintu berkat. Harta tak banyak, anak ramai, tapi mencukupi makan minum keluarga. Anak-anak tak meragam, padahal anak orang KFC 4 kali sebulan. Kita mahu sebut nama, sebetulnya nama tak sebut, ya. Kalau TV larang, tak boleh lah, jenama tak boleh sebut, nama apa tak boleh sebut, ya, tapi tersebut tak apalah. Makan makanan mewah anak orang 4 kali sebulan biasa, sekali makan RM200. Anak kita nak makan berjenama tu sekali setahun, itu orang tolong beri je. Ada masa orang tolong holok. Tetapi walaupun begitu keadaan, keluarga kita tenang, bahagia. Anak-anak otak semua orang lain, tak ada masalah akhlak. Dengan mak ayah rapat dekat macam adik-beradik, mak ayah macam adik-beradik, bersembang, cakap, bergurau senda. Makan pun sekadar tapi tenang. Saya sebut itu tuan-tuan sebab ada keberkatan di situ. Saya dah tengok pengalaman masyarakat begitu ceritanya. Satu keluarga anak sampai 7 orang. Ayah bukan kerja bergaji 5,000 sebulan, 1,000 pun tak ada. Dapat 1,500 pun letih. Tetapi anak dengan penghormatan pada ayah, ibadat terjaga, terkawal, masjid tak pernah tinggal. Allah campak keberkatan. Sebab si ayah tadi, dia bersuluh agamanya, ada nilai cinta sayang sebab dia ahli ibadat, jaga ibadat. Dalam miskin harta pun derma juga walaupun tak banyak. Allah turun keberkatan oleh keluarga. Saya dah tengok tuan-tuan menangis. Tuan-tuan, Allah hantar sayang melalui pintu berkat. Ini kata Imam Syaukani. Ataupun kadang-kadang Allah hantar sayang cinta kepada kita dengan pintu yang lain. Pintu apa? Allah beri kesihatan. Taklah sampai Allah uji dengan penyakit yang teruk, sakit juga tapi nampak walafiat sihat. Dalam usianya walaupun dah menjangkau sekian umur, tapi ada unsur kesihatan. Nikmat sihat dirasai. Ini satu tanda Allah tunjuk cinta sayang kasih melalui kesihatan fizikal. Itu antara benda-benda berlaku kepada kita, kata Imam Asy-Syaukani. Yang ketiganya, dalam sudut yang lain, Allah kirimkan cinta sayang kepada hamba-Nya dengan cara mana? Dia hidup keadaan tak ada musuh. Tak ada orang yang dia nak bermusuh dan orang tak musuh dengan dia. Dengki dendam tak ada. Dengki dendam dengan orang dia tak ada. Orang dengan dia pun tak ada dengki dendam. Semua jadi kawan-kawan, serapat hubungan, merapati hubungan ada. Tak ada. Itu satu rezeki itu daripada nikmat sayang Allah. Jiwanya tenang lapang sampai musuh tak ada. Dan dia orang tak dengki dendam. Dia tengok orang lebih daripada dia pun tak ada nak dengki dengan orang. Tengok orang lebih pun dia tak rasa nak dendam ke orang. Jiwanya luhur, tulus. Itu kata Imam Asy-Syaukani, cara Allah turunkan sayang dengan cara begitu, dengan berkatnya, sihatnya termasuklah, dan suatu tenang. Termasuk kata Imam Asy-Syaukani rahmatullahi alaihi dalam dia ulama tafsir, cara Allah nak turunkan sayang hamba-Nya kepada itu ialah dia dalam keadaan ibadatnya konsisten. Dia bukanlah seorang alim yang hafal Quran sampai 20 Quran juzuk. Orang biasa tapi ibadat konsisten. Dia jaga ibadat
istiqamah dalam beribadat, istiqamah dalam ilmu. Simple orang, tapi Masya Allah, jiwanya melekat dengan rumah Allah Azza wa Jalla, melekat dengan ilmu disampaikan. Ini cara Allah turunkan cinta sayang pada hambanya. Ada orang Allah beri sekaligus semua perkara, ada orang Allah beri sesuatu tidak yang lain. Jadi tuan-tuan, kita ni kadang-kadang kita nak tengok nilai cinta sayang Allah, jangan tengok sekaligus. Tengok dalam situasi tertentu. Aku hari ini harta tak banyak tapi jiwa tenang, tandanya Allah sayang. Allah turunkan sayang melalui tenang. Aku hari ini harta tak banyak tapi aku menjaga ibadat, boleh bangun awal pagi ke masjid. Itu cara Allah sayang tu. Allah pilih kita dengan cara sayang, dengan kita jaga ibadat. Subhanallah, cantik. Imam Syafi'i cuba perincikan supaya kita nampak dalam konteks hubungan sayang Allah kita ni bukan bentuk benda, tapi bentuk rezeki yang sikit itu kalau kita renung balik, alhamdulillah, ini semua nikmat kepada Allah kepada kita. Baik, jadi cerita hadis tadi tak selesai ni. Jadi kata Nabi SAW, malaikat Jibril kata kepada malaikat lain, ahibbuhu, kamu semua kena sayangkan hamba Allah ini. Sebab apa? Allah sayangkannya. Maka kata Nabi, fayuhibbuhu ahlus samai, maka orang beriman tadi yang Allah sayang, semuanya disayang oleh malaikat di langit sana. Semuanya sayang. Nama kita tercatat, terpahat, makhluk yang disayang oleh Allah Azza wa Jalla, oleh malaikat-malaikat. Dia ada hadis yang lain sebenarnya, kalau kita nak buka dalam rekod hadis Nabi, hadis lain pun disebut. Sebab itu hadis sebut, wa dzakarahumullahu fi man indahu, nama kita akan dicatat, akan dipanggil nanti oleh Allah di padang mahsyar secara khusus. Baik, lalu itu cerita orang yang Allah sayang. Nabi sebut lagi, lalu Nabi kata, wa idza abghadha 'abdan da'a Jibril. Pula da'a. Imam Muslim meriwayatkan hadis, Nabi bersabda, bila mana Allah bencikan hambanya, Allah benci seorang hambanya, malaikat dipanggil oleh Allah. Siapa Jibril panggil? Allah sebut, inni ubghidu fulanan fa ubghidu. Aku, wahai Jibril, aku benci orang ni. Hamba ku seorang, aku benci kat dia. Allah ikhtiar dibenci kepada hambanya. Kita harap bukan kita lah, tetapi yang disebut sini ialah aku benci kepada hamba ku ni. Aku benci kat dia. Dah bila malaikat Jibril dengar Allah benci, Jibril pun jawab, aku pun benci juga wahai Tuhan. Dah berganda dah kebencian. Allah benci, Jibril kata aku benci. Lalu malaikat Jibril panggil ahlus sama dengan maksud malaikat-malaikat yang lain. Lalu kata Jibril kepada malaikat, wahai malaikat semua, Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dia bencikan hambanya ini, fa abghidhu, kamu kena benci sama, kena benci juga. Dan Allah benci, malaikat pun benci. Lalu kata Jibril, malaikat-malaikat pun fayubghidunahu, malaikat benci kepada orang ini. Dan bila Allah benci, disebutkan sama Imam Asy-Syaukani, Allah benci kepada hamba dia ini bukan Allah beri serentak sekaligus, dia beri bencana, sakit, demam, tak. Allah bencikan kita, Allah beri kebencian melalui pelbagai tindakan yang kita boleh rasa bermacam-macam. Hati tak tentera, jiwa tak tentera, hidup tak dalam keadaan tenang, rezeki hilang keberkatan, gaji sebulan boleh tahan tapi entah ke mana pergi duit yang dimiliki, harta berlimpah ruah tapi jiwa tak tenang, banyak musibah datang, nikmat rezeki banyak, Allah kirim bencana melalui keluarga, anak-anak, contohnya. Jadi Allah beri kebencian melalui beberapa situasi, macam yang orang beriman tadi. Kata Imam Asy-Syaukani, Allah kirimkan kebencian dalam bentuk yang kamu boleh nampak.
Bila kamu merasa tertekan satu keadaan, itu tandanya Allah tarik pintu keberkatan. Allah beri satu ujian yang seolah macam tak selesai ujian, tandanya Allah benci pada kamu. Itu benda-benda yang kata Imam Syaukani, jadikan kita kena lebih berhati-hati, lebih berjaga-jaga. Tuan-tuan sekalian, lalu di situ dalam kitab ini Syekh Dr. Akram Dia Al-Umari dalam bukunya, dia pun sebut dengan agak detail sikit, tapi saya tak detailkan, saya nak ambil rumusan saja. Lalu dia kata kepada kita, bila mana Allah sebut tentang seronoknya Allah dengan hamba yang beriman, dengan orang yang soleh, Allah bahagia dengan orang beriman, Allah cinta sayang kasih, maka kata dia, wa min alamati mahabbatillahi lil abdi musara'atuhu litaubati idza waqa'a fil ma'siyati. Ini satu benda yang nampak simple dan saya fikir tuan boleh faham dengan mudah cerita ini. Tetapi yang saya nak bawa ialah bagaimana suatu tarikan yang dibawakan oleh pengarang kitab supaya kita berfikir sejenak. Sebab cinta Allah kepada hambanya ini kadang-kadang kita tak nampak, tapi ada bersama kita. Contoh dia kata apa? Antara tanda sayang Allah kepada hambanya ialah kita mudah insaf. Kita mudah insaf. Al-musara'atu ila taubah, litaubati. Rupanya tuan-tuan, kata pengarang Dr. Akram Dia Al-Umari kitabnya ini, antara tanda sayang Allah dengan kita ni ialah Allah tak jadikan kita berterusan dalam kejahatan, dalam keburukan, tetapi kita segera untuk mengambil jalan pulang. Apa dia? Al-musara'atu litaubati idza waqa'a fil ma'siyati. Bila kita buat silap saja, kita macam tersentak nak balik ke pangkal jalan. Ini rupa-rupanya tanda Allah sayang kepada kita. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, dalam bab ilmu tasawuf, siapa belajar tasawuf dengan detail lah, ya, saya pun tak detail sangat, tapi membaca dan cuba mengamati cerita tasawuf ini. Kata seorang tokoh besar dalam tasawuf, iaitu almarhum Syekh Said Hawa rahmatullahi alaihi. Dia seorang tokoh besar dalam bidang tasawuf dan buku beliau banyak bercakap tentang soal hati dan didik hati. Banyak buku beliau. Salah satu buku beliau yang saya baca secara bulanan di masjid Taman Medan Nurul Ihsan, Rabu keempat setiap bulan. Seguna buku beliau, tajuknya Penyucian Jiwa daripada bahasa Arab, tapi di bahasa Melayu terjemahan Al-Mustakhlas fi Tazkiyatil Anfus, karang Said Hawa. Saya baca tiap bulan, kupasan diberi di masjid Nur Ihsan di Taman Medan, Rabu keempat. Itu kadang-kadang tak datang juga, dia 2 bulan sekali lah, tapi itulah kitabnya. Saya teringat bila kita duk baca tu, teringat sampai tahap kata, sampai satu peringkat, kata saya, dia tokoh besar dalam bidang tasawuf semasa lah, orang semasa. Sebab dia zaman kita, tapi dah meninggal dah hampir belas tahun dah, 20 tahun kot meninggal, ya. Dia orang Suria, seorang tokoh dalam gerakan Ikhwan juga pada satu ketika. Baik, apa kata Said Hawa? Dia kata sebenarnya tanda sayang tanda mahabbatullah, sayang Allah kepada kita hambanya ini, bila kita buat silap macam mana pun dalam hidup, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita satu peluang untuk kita balik kepada semula. Jadi kita macam tersentak buat dosa tu, ya Allah. Itu kata Said Hawa, satu cara Allah nak didik hati kita dengan cara kita bertaubat.
Tuan-tuan, masa tak cukup ni. Saya dah tengok masa saya pun dah panjang pula cerita pada pagi ni. Tapi saya nak ambil poin terakhir pada pagi ni. Di situlah sebabnya kita bila direzekikan Allah keinsafan segera, kita tak rasa tenang. Dosa kita buat bukan besar mana pun, ialah maksudnya kecil lah dosanya, tetapi walaupun kecil, jiwa kita tak tenang, hati tak lapang, rasa macam bersalah. Tandanya Allah sayang kepada kita. Tapi kalau Allah tak sayang, Allah biarkan kecil-kecil jadi besar, akhirnya tenggelam. Tapi bila Allah sayang, tersentap. Sebabnya Allah sebut Quran, Allah kata apa? Ayat terakhir pada pagi ni, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Surah yang ke Al-Baqarah ayat 222. Allah sayang pada hamba yang bertaubat dan hamba yang bersihkan diri. Jadi salah satu rezeki Allah bagi kita, tuan-tuan, ialah segera kita kembali kepada istighfar, taubat bila kita buat silap. Itu tandanya sayang. Kita tak berlama-lama dalam kejahatan, keburukan. Segera. Jadi mudah-mudahan sekurang-kurang untuk pada pagi ini, apa yang saya bawa dan bincangkan ialah pandangan menarik seorang tokoh besar tentang soal cinta Allah kepada kita hambanya. Cuma kesimpulan akhir pada pagi tuan-tuan, satu poin terakhir atau perkataan terakhir ialah Allah Subhanahu wa taala sayang pada hambanya tanpa batas. La hududa, tak batas. Tetapi kita dengan Allah sayang kadang-kadang terbatas. Saya ulang balik, Allah sayang kepada kita tanpa batas, tanpa had. Tapi kita dengan Allah sayang kita terbatas, ada batasnya. Ada masa kita senang, bahagia, tak apa ingat kepada Allah. Kau ingat, tapi masa Allah uji, masa tu cepat sikit. Allah tu 16 kali masa seminit. Otak kita berlega sikit, Allah Maha Besar, Allah uji aku. Tapi bila kita ada kesenangan, ada kerehatan, lupa. Tapi Allah kita, tuan-tuan, tidak pernah lalai. Allah beri kita persiapan awal. Jangan buat dosa, kalau dosa aku ampunkan. Allah kita tak ada batas sayang kita, tapi kita ada batas. Siapa yang bersalah, kitalah yang banyak kekurangan. Jadi mari sama-sama kita bina balik kekuatan hati dan jiwa. Mudah-mudahan hati kita makin ceria, makin bersih, jiwa kita makin lapang, iman kita makin kental, kita makin diberkati Allah Azza wa Jalla. Itu sekadar pertemuan pada pagi ini dalam bicara yang sekira hati ke hati di awal pagi yang berkat. Mudah-mudahan sampai mesej kepada tuan-tuan, saya paling utama sekali yang bercakap ini. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, ya Tuhan kami, mohon kami kepadamu redha-Mu dan syurga-Mu. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah. Yassilah kami dengan keafiatan, kesehatan dan keselamatan. Allahumma ghafir lana dhunubana. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, wali walidina, dosa ibu ayah kami, kama rabbauna sighara, bagaimana mereka didik kami kecil kami hingga dewasanya kami. Allahumma taqabbal minna, terimalah kami ya Allah, innaka sami'ud du'a, lah Tuhan kami yang mendengar doa-doa kami, mendengar rintihan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami dunia yang bahagia, membahagiakan kami, wa fil akhirati hasanah, akhirat yang bahagia, membahagiakan kami, wa qina azabannar, dan jauhkan kami ya Allah dari bakaran api neraka yang bernyala-nyala, yang menyusahkan kami, mengecewakan kami, membebankan kami. Wassallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.